nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Minta tolong unmute semua. Nampak ada kedengaran suara tu? Tolong unmute. Tolong tutup masing-masing punya tu. Dah tutup dah. Termizi masih buka tu. Masih buka suara, tutup. Yang buka suara tutup supaya tak masuk suara-suara yang tak berkenaan. Termizi masih buka ni. Ibrahim Azman masih buka. Yang masih buka tu tolong mute kan. Mute, tutupkan dia. Kita sambung lagi insya-Allah. Wa yata'allaqul khitabu 'indana bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan. Fa in iqtada fi'lan ghayra kaffin iqtida'an jaziman fa ijabun aw ghayra jazimin fa nadbun aw kaffan jaziman fa tahrimun aw ghayra jazimin binahyin maqsudin fa karahatun aw bighairi maqsudin fa khilaful awla aw khayyara fa ibahatun wa arafta hududaha. Khitab Allah Subhanahu wa taala bersangkutan di sisi kita, yakni Asy'ariyah, bersangkutan dengan yang belum lahir, mukallaf al-ma'dum, mukallaf yang belum ada atas muka bumi ni lagi, mukallaf yang belum lahir ke dunia. Khitab ada bersangkutan dengan dia juga. Firman Allah Subhanahu wa taala ada bersangkutan dengan dia juga. Sehingga bayi terakhir yang akan lahir sebelum hari kiamat pun ada bersangkutan dengannya, berkait dengannya firman Allah Subhanahu wa taala. Cuma khitab itu kita nak kata tanjizi, hadis ke, ataupun kita nak kata khitab tu dia punya ta'alluq, dia punya apa ta'alluq maknanya terkaitnya ia dengan khitab Allah, adakah secara tanjizi, hadis, ataupun secara suluhi qadim. Yang mana satu? Apa beza tanjizi hadis dengan suluhi qadim? Kalau bersangkut secara tanjizi hadis, maknanya dia dah lahir. Sekarang cerita ni budak tu, baby tu belum lahir lagi ke dunia. Allah kata aqimus salah, dirikan salah. Kena tak pada budak yang belum lahir tu? Jawapannya kena. Kena secara tanjizi ke saluhi? Jawapannya saluhi. Itu maksud musannif kata wa yata'allaqul khitabu 'indana bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan ay saluhiyan. Ma'nawiyan ay saluhiyan. Dia punya berkait secara maknawi. Maksud maknawi ni secara saluhi. Saluhi maknanya budak tu layak masuk. Nanti bila dia lahir ke dunia, dia akan masuk dalam khitab Allah itu. Dia ada kelayakan untuk masuk. Bila kata saluhi, dia adalah qadim lah. Sebab apa? Sebab apa yang qadim? Khitab tu khitab qadim. Bukan budak tu qadim. Budak tu makhluk yang hadis kan. Tapi khitab Allah tu khitab qadim. Siapa yang ada syarah boleh tengok dalam syarah tu. Yakunu mukhataban
Ai idza wujida bi sifati taklifi, bila budak tu lahir dan sudah mempunyai sifat-sifat taklif, dia sudah baligh, aqil, syurutut taklif sudah ada padanya, maka yakunu mukhataban, dia akan memperolehi khitab. Firman Allah aqimus salat tadi akan kena kepada dia. Bidzalikal khitab bin nafsi, tapi secara khitab nafsi yang azali. Khitab Allah kalam nafsi yang azali, yang qadim, akan kena kepada dia. Secara apa kena tu? Secara saluhi. Saluh ini bukan kena secara practically sekarang ni, tetapi pada teorinya dia akan kena, dia akan masuk dalam khitab itu. Boleh faham? Kemudian budak yang lahir tadi, yang baru lahir tadi, bila dia baligh sampai umur berapa, 15 tahun ke apa ke, dia pun baligh. Masa tu akan sekali lagi khitab Allah Ta'ala tadi ta'alluq, yakni berkaitan dengannya secara tanjizi hadis. Secara tanjizi hadis. Jangan salah faham ha? Yang hadis itu ta'alluq itu, ta'alluq mana kaitan. Itu yang hadis. Bukan sifat Allah. Bukan sifat Allah tu yang hadis. Allah Ta'ala punya sifat, salah satu apa? Sifat kalam kan. Sifat kalam. Sifat kalam yang qaim bidzatihi ta'ala, itu sifat qadim kan. Untuk mudah faham gini lah, Allah Ta'ala ada sifatul dzat dan ada sifatul af'al. Ada sifatul dzat dan ada sifatul af'al. Apa beza sifatul dzat dengan sifatul af'al? Sifatul dzat ni sifat yang mana Allah Ta'ala tak boleh bersifat dengan lawanannya. Dia ada 7 semua kan sifatul dzat. Iaitu apa dia tu? Wujud, qidam, apa lagi, ni apa? Sama', basar, kalam, hayyan, qadiran. Sifat hayat, sifat sama', sifat basar, sifat kalam, apa lagi, sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 tu. Sifat hayat, sifat apa, iradah, 7 tu. Itu dipanggil sifatul dzat, sifat yang mana Allah Ta'ala tak boleh bersifat dengan lawanannya. Misalnya kita kata Allah Ta'ala bersifat basir, melihat. Tak boleh Allah Ta'ala bersifat a'ma, tidak melihat. Allah mendengar, tak boleh Allah Ta'ala itu bersifat dengan tuli. Itu sifatul dzat, sifat yang mana Allah Ta'ala tak boleh bersifat dengan lawanannya. Itu sifatul dzat. Berbeza sifatul af'al. Sifatul af'al, boleh Allah Ta'ala bersifat dengan lawanannya. Misalnya apa? Sifat khaliq, mencipta. Boleh Allah tidak mencipta sesuatu. Allah mencipta sesuatu, Allah tidak mencipta. Itu sifatul af'al. Ihya, menghidupkan. Boleh Allah bersifat dengan mumit, mematikan. Jelas suara? Tak jelas? Saya okey. Okey, jelas? Sekarang jelas? Kalau hayyun, hidup tu sifat zat. Sebab Allah Ta'ala tak boleh bersifat dengan mayyitun. Okey? Nu'man, jelas? Hayyun tu sifat zat. Sebab Allah Ta'ala tak boleh bersifat dengan lawanannya. Mayyit, kita tak boleh kata Allah mayyit. Berbeza ihya, menghidupkan. Al-muhyi, Allah Ta'ala itu muhyi. Muhyi itu sifatul af'al, sifat af'al. Okey?
Wahyi itu sifat af'al. Sebab Allah Ta'ala boleh bersifat dengan lawanannya. Muhyi, lawanannya apa? Mumit. Boleh. Allah bersifat dengan muhyi, lepas tu bersifat dengan mumit. Yang boleh bersifat dengan lawanannya itu namanya sifatul af'al. Sifatul af'al ini dia ada ta'alluq dia. Ta'alluq. Misalnya kita kata ta'alluq mana kaitan. Kita kata Allah Ta'ala memberi rezeki. Raziq, memberi rezeki. Maka ada marzuq. Ada yang diberi rezeki. Yang marzuq itu yang namanya menerima ta'alluq, menerima perkaitan. Jadi yang ta'alluq ni yang terbagi kepada dua ni. Ta'alluq kaitan tu, kalau dia belum lahir lagi, Allah dah tentukan rezeki untuk dia. Katakan si fulan nama dia Ali, dia belum lahir lagi, tapi Allah dah tetapkan rezeki untuk dia. Maka ta'alluq dia menerima rezeki, sifat tarzik Allah, sifat memberi rezeki Allah berkait dengan si Ali. Sebelum Ali lahir, kaitannya secara ta'alluq saluhi qadim. Ta'alluq saluhi qadim. Okey. Kemudian bila dia lahir ke dunia, setiap hari Allah beri rezeki kepadanya. Hari ni Allah beri rezeki, esok Allah bagi rezeki, lusa Allah bagi lagi. Masa tu ta'alluq sifat razak Allah dengan dia tu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tu yang baru, kaitan tu yang baru. Okey. Jadi sifatul zat dia tak mungkin berlaku qadim hadis tu, tidak ada pembahagian qadim hadis bagi sifatul zat. Tapi sifatul af'al boleh ada pembahagian qadim dan hadis bergantung kepada ta'alluq ataupun kaitan dia tu. Kalau kaitannya sekarang hari ni ni bagi namanya tanjizi hadis. Ta'alluq tu tanjizi hadis. Tapi kalau ta'alluq tu dalam bentuk kelayakan, orang tu layak akan dapat rezeki daripada Allah, dia tak lahir lagi, masa tu ta'alluq tu namanya ta'alluq ma'nawi ataupun ta'alluq saluhi, kaitan saluhi. Dan itu qadim. Qadim sebab dia berkait dengan sifat memberi rezeki Allah sejak azali. Boleh faham? Jelas? Yusri jelas? Ya Yusri jelas? Okey. Ya, demikian juga masalah khitab Allah ni. Khitab Allah kepada hamba, firman Allah kepada hamba. Ini termasuk dalam sifatul af'al. Allah memberi khitab, memberi firman, memberi hukum kepada hamba. Ini termasuk dalam sifatul af'al. Maka dia ada pembahagian qadim dan hadis. Kalau sebelum hamba tu lahir, khitab Allah sudah kena kepadanya, sudah ada ta'alluq, sudah ada kaitan dengannya, itu namanya ta'alluq qadim, ta'alluq saluhi qadim. Sebab dikait dengan khitab azali, khitab Allah yang azali. Boleh faham? Jadi ta'alluq tu ta'alluq yang qadim. Sejak sebelum dia lahir sudah ada kaitan tu dengan dia. Sebelum Allah cipta dia pun, entah berapa juta tahun dulu pun sudah ada kaitan tu. Kaitan khitab tu dengan dia. Contoh khitab aqimus salah, dirikan salat. Dia tak lahir lagi, entah dia ada di mana kan, berapa ratus tahun lagi dia nak lahir. Khitab Allah yang azali itu sudah berkait dengannya. Itu namanya ta'alluq saluhi qadim. Kemudian setelah dia lahir, dia baligh, cukup syarat-syarat taklif, dia tak gila, berakal dan sebagainya, Islam ada dan sebagainya, maka aqimus salat tu berkait dengannya secara tanjizi hadis. Jelas semua? Ya. Apa dia tu? Syed Imran, jelas Syed Imran Rusli Dahlang, jelas. Ini yang musannif nak beritahu ni, wa ta'allaqul khitabu indana, di sisi kita Asy'ariyah. Di sisi kita Asy'ariyah,
khitab Allah Subhanahu wa taala bersangkutan juga dengan manusia yang belum lahir secara sangkutan maknawi, yakni saluhi. Saluhi dengan mana? Dia layak masuk dalam tu. Bukan lafzi. Kalau kata Allah kata ya ayyuhal insanu, wahai manusia, secara lafzinya dia tak masuklah sebab dia belum jadi manusia. Tapi secara maknawinya dia masuk juga. Walaupun dia belum jadi tapi akan jadi manusia. Belum jadi tapi akan jadi manusia. Boleh faham Nu'man? Itu maksud maknawi itu. Maksud maknawi ini secara lafzi dia tak masuk sebab dia belum jadi manusia. Tetapi secara maknanya dia masuk sebab dia akan jadi manusia. Yang ta'aluk maknawi ni disebut juga ta'aluk saluhi. Dalam kitab-kitab tauhid digunakan istilah saluhi. Yang saluhi dia adalah qadim lah. Ta'aluk tu ta'aluk yang qadim. Maknanya sejak Allah Ta'ala sebut sejak azali, itu dia sudah masuk di dalam tu. Walaupun dia tak tahu entah ada di mana masa tu. Boleh? Fahamkah faham? Alhamdulillah. Fa in iqtada fi'lan, jika khitab Allah Ta'ala tadi menuntut buat, menuntut hamba buat, macam aqimus salat tu, tuntut buat tu, fi'lan. Ghaira kaffin, buat yang bukan tahan. Sebab buat ni ada buat yang berbentuk kaf. Macam alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum. Dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kamu. Itu kufu. Kufu tu secara lughahnya dia dikira amar kan, kufu, sebab sirah dia sirah amar. Tetapi secara usul fiqhnya dia tak dikira amar tu. Dia masuk dalam nahi. Kufu tu masuk dalam larang. Sebab Allah Ta'ala sebut tahan kan, tahan kufu aidiakum, tahan tangan kamu. Tak usah kamu angkat senjata lagi. Belum ada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti bila tiba masanya Allah akan izin untuk kamu angkat senjata. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diberi izin kepada mereka yang diperangi dan ditindas dengan sebab mereka itu dizalimi. Maka diberi izin untuk apa? Angkat senjata itu setelah beberapa masa. Sahabat diberi izin setelah hijrah ke Madinah, izin untuk angkat senjata. Sebelum tu di Makkah tak dibenarkan. Dikatakan kepada mereka kufu aidiyakum. Dan perkataan-perkataan yang seumpama kuf, macam sah diam, mah pun mana jangan buat. Yang seumpama itu semuanya masuk dalam nahi dari segi perbahasan usul fiqh. Bukan perbahasan nahu. Kalau perbahasan nahu dia masuk dalam amar. Boleh faham? Jika kita Allah Ta'ala menuntut buat selain daripada kaf, selain daripada tahan, kemudian iqtidaan jaziman, dengan tuntutan yang jazam, tuntutan yang jazam, yang pasti, yang tadi kata cerak, yang cerak, tuntutan yang cerak, jazam, tuntutan yang sungguh-sungguh, maka namanya ijabun. Khitab Allah tu namanya ijab, khitab yang mewajibkan perkara itu. Macam aqimus salah wa atuz zakah, itu Allah mewajibkan salah dan mewajibkan zakat. Ijab. Kemudian wa in iqtada iqtidaan ghaira jazimin fanadbun, jika menuntut dengan tidak jazim, menuntut secara tidak jazim, tidak sungguh-sungguh, menuntut buat tapi tidak bersungguh, maka itu namanya nadbun. Khitab tu khitabun nadbin, khitab yang mensunatkan, yang menggalakkan sesuatu perkara. Contoh dia apa?
Kitabun Ad-Bini. Apa contoh dia? Allah Ta'ala suruh tasaddaqu wa an tasaddaqu khairul lakum. Bersedekahlah kamu. Sedekah itu lebih baik bagi kamu. Itu suruhan yang tidak wajib. Nama dia nadb. Au kaffan jaziman. Ay wa in iqtada kaffan jaziman. Yang ketiga, Allah Ta'ala, khitab Allah menuntut berhenti, tahan diri secara sungguh-sungguh, jazim. Maka namanya tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Jangan kamu makan riba berganda-ganda. La ta'kulu itu larang, kaf tahan diri daripada makan secara jazim, maka namanya tahrimun. Namanya apa? Tahrim, haram. Dan kalau Allah Ta'ala tuntut yang tidak jazim pula, ini namanya makruh. Namanya apa? Makruh. La ta'kulu, apa dia? Al-budum. La ta'kulu. Ada Kelantan marah ni ya. La ta'kulu al-budum, jangan makan budu. Itu namanya makruh. Sebab tuntutan ataupun sekatan itu tidak bersungguh. Sekatan itu tidak bersungguh. Cuma di sini musannif buat dua pengkelasan pula ni. Makruh ni dibahagi kepada dua. Satu makruh, satu lagi khilaful aula. Macam mana pembahagian dia? Kalau nahi itu maksud, nahi itu maksud. Maksud maknanya ada dalam perkataan, menggunakan lafaz nahi. Ada dalam qasad mutakallim. Memang mutakallim ataupun Allah Ta'ala memang bermaksud, memang bermaksud, berniat untuk larang, maka namanya makruh. Satu lagi ialah larangan yang difahami daripada suruhan sebaliknya. Suruh makan tayyibat, kulu minat tayyibat, maknanya larang jangan makan budu. Budu tayyibat juga kan. Contoh silap tak? Buat contoh lain lah, belacan. Kulu minat tayyibat, makan yang bagus-bagus, maknanya jangan larang makan belacan. Larangan macam makan belacan tu dipanggil nahyun ghairu maksud. Larangan yang difahami daripada suruh makan baik-baik. Larangan yang difahami daripada apa? Suruh makan tayyibat. Kan bila suruh makan tayyibat, maknanya jangan makan yang tidak tayyibat seperti belacan. Jangan buat contoh budu kan, salah contoh. Budu kata tayyibat sebab dia ada protein dia, wallahu alam. Itu bedak. Teori mengatakan bunyi ni punya protein, bagus untuk kesihatan, awet muda segala macam. Okey. Jadi itu faham beza dua tu. Kalau larangan yang tidak jazam ni merupakan qasad mutakallim, maka itu namanya makruh. Dan kalau larangan tidak jazim ni bukan qasad mutakallim tapi difahami daripada suruh yang baik-baik, kulu minat tayyibat misalnya, difahami larangan jangan makan belacan, itu dipanggil khilaful aula. Itu beza, musannif buat beza di antara makruh dengan khilaful aula. Au khayyara. Satu lagi, khitab Allah Ta'ala memberi pilih. Beri pilih. Contoh apa beri pilih ni? Wa in khiftum, apa tu ayat tu? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kamu kahwinilah perempuan-perempuan yang bagus bagi kamu, 2, 3. Itu khitab beri pilih tu. Bukan mesti beri pilih.
khitab ibahah. Au khayyar, Allah Ta'ala beri pilih, sama ada kamu nak dua-dua boleh, kahwin 2, 3, 4, maka fa ibahatun. Khitab yang macam tu namanya ibahah, mubah. Macam juga contoh kulu washrabu, makanlah, minumlah, itu Allah Ta'ala beri pilih, bukan wajib makan. Kalau satu orang tu dia tak mati, dia kenyang je, tak makan, dia kenyang je, maka harus bagi dia tak makan. Bukan satu, makan tu bukan satu kemestian. Ada orang gitu kan, Allah Ta'ala bagi dia kelebihan, dia tak makan pun dia kenyang. Macam Nabi sendiri, inni abi tu yut'imuni rabbi wa yasqini. Nabi buat saumul wisal, puasa berterusan, tak buka puasa, tak sahur, sambung lagi esok, sambung beberapa hari, saumul wisal. Sahabat tengok, maka sahabat pun nak buat macam tu juga. Nak buat sama. Nabi kata, Nabi larang. Sahabat kata, innaka tuwasilu, ya Rasulullah, Tuhan buat. Nabi kata, mu jangan kias dengan aku, kias ma'al fariq. Kamu samakan kamu dengan aku tak boleh, sebab ada perbezaan antara kita, antara aku dengan kamu. Kalau kias juga jadi kias ma'al fariq. Bezanya apa? Ini abi itu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku malam-malam bermalam, Allah Ta'ala beri makan kepadaku dan beri minum. Jadi tak apa aku buat saumul wisal. Bagi orang yang dia tak makan, dia kenyang je, tak mudaratkan diri dia, tak dapat hifdzun nafs, menjaga nyawa dia, tak langgar maqasidus syariah, maka boleh je dia tak makan. Jadi bermakna kulu itu suatu ibahah. Au khayyara fa ibahatun. Allah Ta'ala beri pilih, sama ada buat ataupun tidak, fi'il ataupun kaf, maka itu namanya ibahah. Wa arafta hududaha, dan daripada pengkelasan yang kami buat itu, kamu telah pun mengenali ta'rif-ta'rifnya. Ta'rif wajib kamu dah fahami daripada situ, ta'rif sunat, ta'rif harus, ta'rif haram, semua kamu sudah fahami daripada taksim yang kita buat tadi. Wal asahhu taraduful fardi wal wajibi kal mandubi wal mustahabbi wat tatawwu'i was sunnati wal khulfu lafziyyun. Pendapat asah mengatakan bahawa sama je makna, sama erti perkataan fardu, wajib. Fardu dan wajib itu sama erti. Di sini ada beza sikit dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membuat beza antara fardu dengan wajib. Hanafi kata fardu ni bila dia punya apa tu, subut dia tu qat'i. Subut dia tu melalui dalil yang qat'i. Contoh solat zuhur, sabitnya solat zuhur melalui dalil yang qat'i, maka itu namanya fardu. Kalau dia wajib tapi dalilnya tidak qat'i, macam witir dalam mazhab Hanafi kan. Witir wajib dalam mazhab mereka, tapi tidak melalui dalil-dalil yang qat'i, itu mereka namakan sebagai apa? Wajib. Mereka buat beza tu, beza fardu. Dua-dua tu kena buat, dari segi amalinya kena buat, cuma berbeza dari segi ilminya. Dari segi ilminya berbeza, dari segi teorinya berbeza. Yang satunya sabit melalui dalil qat'i, satu lagi melalui dalil yang zanni. Itu cerita Hanafiyah. Syafi'iyah tak buat beza. Syafi'iyah kata sama je, al-fardu dengan al-wajib tu sama je, sama je. Sama juga tentang masalah mandub dengan mustahab, dengan tatawwu', dengan sunnah ni, adakah mutaradif? Sama je, sama je, sama erti. Walaupun ba'dul a'immah membuat beza kan, tapi Syafi'iyah kata sama je. Mandub mana sunat, mustahab pun sunat juga, tatawwu' sunat, sunat memang mana sunat pun. Yang buat beza ni lah Al-Qadhi Husain.
Al-Qadhi Hussein dia buat beza. Dia kata kalau Nabi istiqamahkan perkara itu namanya sunnah. Kalau Nabi buat sekali sekala namanya mustahab. Dan satu lagi, Nabi tak buat tapi umat kemudian mewujudkan perkara itu. Itu namanya macam aurat, macam wirid-wirid kan. Wirid-wirid yang diwujudkan oleh ulama kemudian Nabi tak buat. Itu namanya tatawwu'. Ya. Itu siapa yang buat perbezaan tu? Qadhi Hussein. Qadhi Hussein sekaligus Syafi'iyah juga, minus Syafi'iyah. Tetapi jumhur Syafi'iyah tidak buat beza, menyamakan saja antara semua istilah-istilah ini. Wal khulfu ikhtilaf dalam kedua-dua masalah. Ada dua masalah sini. Satu masalah sunat dengan, satu masalah fardu dengan wajib. Yang kedua masalah sunat, mandub dengan mustahab dengan apa, tatawwu', semua tu. Dua masalah. Ikhtilaf dalam kedua-dua masalahnya adalah ikhtilaf lafzi. Ikhtilaf pada penamaan saja. Yakni pada namanya boleh dah nak dinamakan itu tu. Ikhtilaf pada nama saja. Tapi dari segi apa pelaksanaannya semua sepakat. Iaitu apa dia? Wa annahu la yajibu. Semua sepakat. Misalnya dalam masalah wajib dengan fardu kan. Wajib dengan fardu. Dari segi praktikalinya ialah kena buat. Fardu perkara yang mesti buat. Wajib pun perkara yang mesti buat. Tidak ada ikhtilaf tu. Cuma dari segi nama, bolehkah nak dinamakan begitu? Itu ikhtilaf yang dari segi penamaan ni nama dia ikhtilaf lafzi. Ikhtilaf pada nak bubuh nama. Cuba tengok dalam syarah tu. Wa fil ula, dalam masalah wajib dengan fardu, ma thabata bi qat'iyyin, yang sabit melalui dalil qat'i, sebagaimana dinamakan fardu, adakah boleh juga dinamakan wajib? Yang sabit dengan dalil qat'i dinamakan fardu, boleh juga ke dinamakan wajib? Hanafi kata tak boleh. Hanafi kata tak boleh. Syafi'i kata boleh. Hanafi kata tak boleh tu apa? Akhdhan lil fardi min farada syai'a ay hazzahu. Kerana fardu tu diambil daripada perkataan farada syai'a, bermakna memotong sesuatu, potong. Qata', potong. Berbeza wajib. Wajib ni daripada wajib syai'u, bermakna saqata, jatuh. Maka yang sabit dengan zan ini dia saqitun, jatuh. Dia adalah masuk dalam kategori jatuh. Berbeza yang fardu, Allah Ta'ala qata' perkara itu. Allah Ta'ala dah macam kita potong sesuatu, sudah ada ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kayu panjang kita potong sekaki. Mana kita buat ketetapan bagi kayu itu, panjang dia sekaki. Farada mana membuat ketetapan. Sebab tu kata Hanafiyah, pada namanya ataupun dari segi istilahnya tak boleh kita samakan kedua itu. Tapi bila pergi pada praktikal, wajib buat. Sebagaimana Syafi'iyah kata fardu dan wajib ni dua-dua kena buat, Hanafi pun kata dua-dua kena buat. Sebab tu ikhtilaf tu sekadar ikhtilaf pada lafaz sahaja. Sama juga dalam masalah sunat dengan tatawwu' tadi kan, dengan mustahab. Qadhi Hussein kata tak boleh. Sunnah ni dia kata ialah satu tariqah, satu perjalanan, satu kebiasaan Nabi. Kemudian mustahab ni pula perkara yang disukai, mahbub. Tatawwu' pula suatu ziyadah, satu tambahan. Jadi maknanya tidak ada, tak boleh nak disamakan antara tu.
antara istilah-istilah tu. Tapi jumhur Syafi'iyah kata sama aja. Jadi kesimpulan dia apa? Ikhtilaf ni berlaku pada teori saja. Ikhtilaf lafziyah ni berlaku pada teori saja. Pada nak letak nama tu saja. Adapun tentang hakikat perkaranya sama saja. Yang wajib fardu mesti dibuat, yang sunnah ataupun yang nadab ini tak mesti dibuat. Boleh faham? Itu ikhtilaf yang macam tu, ikhtilaf lafzi nama dia. Dia ikhtilaf pada nama, tidak berlaku ikhtilaf pada hakikat sesuatu. Boleh faham? Contoh dia apa? Ikhtilaf lafzi ni. Ikhtilaf lafzi. Kertas kan, ada orang namakan dia kulit pokok sebab dia dibuat daripada kulit pokok. Ada orang namakan dia kertas. Jadi kalau berlaku ikhtilaf gitu, ikhtilaf pada lafaz saja. Kertas tu nak dinamakan apa? Sebab dari segi hakikat kertas tak ada beza. Semua kata, dua-dua pihak kata kertas ni sama ada pihak yang kata dibuat daripada kulit pokok ke, ataupun kertas yang sudah diproses, dah siap dah ni. Sama aja mereka kata boleh dibuat tulis suatu bahan yang mana boleh kita gunakan untuk menulis di atasnya. Jadi ikhtilaf tentang nama apa nak bubuh itu ikhtilaf lafzi saja, bukan ikhtilaf hakiki. Boleh faham?